Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 22 hari bulan 1 2023 kita dapat teruskan pengajian kita dalam tafsir surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim, surah yang ke-66, juzuk yang ke-28. Ayat yang kita akan baca pada hari ini ayat 3, 4 dan 5. Ayat ini masih lagi bersambung dengan ayat 1 dan 2 semalam, iaitulah teguran Allah kepada Nabi SAW kerana nak ambil hati isteri dia, sanggup menghalang diri dia daripada melakukan perkara yang baik. Itu hak dia, tapi Allah tak bagi. Tuhan kata janganlah kita mengharamkan ke atas diri kita benda yang halal. Kalau mengharamkan benda haram, benda halal, menghalalkan benda haram, itu tak boleh. Tapi untuk diri kita saja. Saya tak nak makan benda ni. Itu hak kita. Itu pun Allah Ta'ala tegur Nabi sebab ada kaitan dengan mencari ketenangan kepada sebahagian isteri dia. Jadi sambungan pada ayat ini, ayat 3 ini, Allah tegur sebahagian isteri Nabi, iaitulah Hafsah dan juga Aisyah, yang cemburu kepada kawan dia, madu dia, yang menyebabkan berlaku perkara yang tidak baik. Maka Allah minta supaya mereka bertaubat dengan memberi amaran, kalau tak dengar juga kamu akan diceraikan oleh Nabi SAW. Baik, para jemaah sekalian, itu mukaddimah ringkas kepada ayat yang kita akan bincangkan pada hari ini, insya-Allah. Kita pergi kepada ayat 3. Para pelajar yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, muka surah 1261. 1261. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. Tengok ayat 3. Wa iz asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi hadithan. Dan ingatlah ketika Nabi SAW memberitahu sesuatu perkara secara rahsia kepada salah seorang dari isteri-isterinya. Tengok ayat ini. Ayat ini munasabah ayat dengan sebelumnya. Tengok ayat 2. Allah kata, wahwal alimul hakim. Allah Ta'ala maha mengetahui
lagi bijaksana. Maka ayat 3 ni dalil kepada ilmu Allah. Dalil kepada ilmu Allah. Ai wazkur, mu ingat baik-baik. Ketika Nabi SAW berbisik dengan Hafsah untuk sesuatu tindakan, dan Nabi beritahu kepada Hafsah, jangan cerita kepada orang. Kamu jangan cerita pada siapa-siapa bahawa saya tak akan buat lagi benda ni, benda yang dia tak suka tadilah. Isu Maryah Qibtiyah tu. Jadi Nabi pesan kepada Hafsah, wa amarha alla tukhbira bihi ahada. Hafsah, mu jangan cerita kepada orang. Jangan cerita kepada orang. Yang aku ni tak mau lagi mendekati Maryah, ataupun kalaulah isu tu isu minum madu di rumah Zainab, aku tak mau minum madu lagi. Itu Nabi beritahu kepada Hafsah. Tapi Hafsah pergi cerita kepada Aisyah. Kata orang paling punggungnya. Lepas Nabi cerita ke dia terus pergi lapor kepada sahabat karib dia, iaitulah Aisyah. Allahu Akbar. Ini dia panggil cerita wanita. Cerita wanita. Maka ada lagi pandangan lain, tapi yang masyhurnya itulah cerita. Ada kata Nabi beritahu kepada Hafsah bahawa selepas aku wafat nanti ayah Abu Bakar akan jadi khalifah, kemudian Umar ayah dia sendiri. Tapi yang masyhurnya yang tadi. Yang masyhurnya isu Maryah dan isu minum madu tadi. Baiklah. Bila Hafsah langgar janji pergi cerita kepada sahabat dia Aisyah, Allah Ta'ala laporkan wahyu kepada Nabi SAW. Oh, jadi Nabi pun panggil. Nabi panggil semula Hafsah. Hafsah, kenapa cerita dengan orang? Kan kita dah janji tadi, cerita ni tidak dicerita kepada orang lain. Kenapa pergi cerita dengan orang? Nah, Nabi marah. Tengok ayat. Falamma nabba'at bihi wa azharahu Allahu alaihi. Kemudian apabila isterinya itu menceritakan rahsia yang tersebut kepada seorang madunya, iaitulah Aisyah, maka Allah menyatakan pembukaan rahsia itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah maklum kepada Nabi apa yang berlaku. Maka Nabi pun menegur isterinya itu, arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'din, lalu menerangkan kepadanya sebahagian dari rahsia yang telah dibukanya dan tidak menerangkan sebahagian yang lain, supaya isterinya itu tidak banyak malunya, tidak banyak kesipuan, kata orang. Apa maksud ayat ni? Dengar ni pelajar. Bila Nabi panggil Hafsah, Hafsah, mu cerita apa kepada Aisyah? Maka Nabi sebut apa dia cerita sebahagian, hak lain Nabi tak sebut. Ini juga adab. Jadi bila kita dapat tangkap seseorang dengan kes-kes tertentu, tak payahlah kita buka semua kes dia tu. Cukuplah kita sebut isyarat je. Awak pernah buat gini, dia terkejut. Dia terkejut, dia akan malu. Oh, sudah. Pecah dah rahsia kita. Dia tak payahlah kita duk attack semua sekali. Boleh mengeruhkan suasana, menyebabkan dia akan jadi malu teruk. Mungkin dia akan buat tindakan yang tidak baik. Dia stres, depression, rasa tertekan. Jadi cukuplah kita tahu, kita kata membuat, aku tahu apa yang kamu buat. Tak payah duk attack banyak-banyak lagi lah dengan isteri. Sebab dia akan boleh buat kemurungan dan macam-macam penyakit yang akan menimpa dia, ia menyebabkan berlakunya sesuatu yang tidak baik ataupun huru-hara kepada rumah tangga.
Ini ajar Allah Taala ajar. Arrafa ba'dahu wa arada ba'd. Mana kita tahu banyak. Kita panggil dia, aku tahu gini. Banyak lagi ni. Kalau aku buka semua kan, nantilah. Jadi sekurang-kurangnya dia tahu, kita tahu. Dan kita pun beritahu bahawa ada lagi yang kita tahu, tapi nak jaga air muka, cukuplah setakat tu dulu. Supaya dia tak ulang balik kesalahan yang sama. Dan itu juga termasuk di kalangan karaman minhu wa hilman, lemah lembutnya Nabi, mulianya sikap Nabi. Dia tidak ambil sikap nak balas dendam ataupun nak menjatuhkan maruah, tapi sekadar memaklumkan bahawa kamu telah buat satu tindakan yang silap. Apabila kita berjanji tak beritahu pada orang, kamu pecah amanah, kamu cerita kepada orang. Tengok ni. Falamma nabba'aha bihi qalat. Setelah Nabi menyatakan hal itu kepada Hafsah, qalat man amba'aka hadza, man amba'aka hadza. Kadang-kadang ayat-ayat ni susah nak sebut kita tak. Qala man amba'aka hadza. Dia bertanya Rasulullah, siapa yang memberitahu Tuhan? Saya sosik dengan Aisyah je, tak ada pun orang lain tahu. Tiba-tiba dapat detail maklumat ni. Hafsah, jangan lupa kamu duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada wahyu. Kenapa dia buat lupa? Jangan. Qala nabba'aliyal alimul khabir. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku diberitahu oleh Allah yang amat mengetahui. Mu jangan lupa, aku ni Nabi, ada wahyu. Allah Ta'ala hantar wahyu pada aku, dapat detail apa yang kamu cakap. Al-Alim, lagi amat mendalam pengetahuannya tentang segala perkara yang nyata dan yang tersembunyi. Maknanya kesilapan kamu ini jangan anggap mudah lah. Jangan anggap mudah. Jangan anggap satu benda yang remeh je. Sebab kamu telah pecah rahsia seorang Nabi yang memberi amanah kepada kamu. Ini yang kita bimbang hari ini. Sebab itulah rahsia-rahsia ni, kalau kita pecah pada orang yang kedua, tunggu je dia akan jadi orang yang ketiga. Biasanya macam tu. Biasa kalau kata, saya bagi tahu kau seorang ya dah. Pesan tu gak, jangan bagi tahu orang lain, jangan royak orang lain. Pesanan itulah yang menjadi motivasi untuk dia royak orang lain. Betul tak? Pecah dah. Royak dah. Tahu dah rahsia. Hak lain tu pula pasal jenis mulut lembek, tulis lalu kat Facebook, ana tahu. Dia buat satu grup, dia panggil saya tahu. Korek lah, korek sana, korek sini. Jadi kalau benda rahsia, tak usah duk cerita dengan orang. Bila cerita dengan orang, dia akan jadi selalu. Dia akan, rahsia tak akan merebak, kata orang, merebak. Sama juga kata orang, perangai orang mengumpat. Orang yang batu api. Dia kata man namma ilaik, mana-mana batu api kalau mari cerita orang kita gini, kamu tunggulah, dia juga akan jadi batu api mencerita keburukan awak pada orang. Dia perangai buruk batu api ni, dia tak hidup diam. Hari ni dia jumpa kita, dia buruk kawan tu. Esok dia jumpa kawan tu, dia burukkan kita. Sebab itulah kita ni kadang-kadang malah nak bercakap dengan orang dalam perkara-perkara yang boleh menyebabkan keruh hubungan atau menimbulkan salah faham. Baik kita duduk diam, bercakap, akan timbul lalu fitnah dan berbagai-bagai tohmahan yang akan dilemparkan ke atas kepala kita. Orang yang batu api bagi duk mengadu kita, jangan lupa esok dia akan mengadu kawan tu pula. Isu yang sama. Nama dia batu api. Sama juga lah dengan orang yang rahsia-rahsia ni, jarang orang buka, orang jaga rahsia. Lebih-lebih zaman kita hari ni, mungkin dia berahsia hari ni, esok
2-3 hari lagi dia masuk, dia lompat pergi kawal sebelah, habis rahsia kita menjadi bahan modal untuk dia serang kita balik. Itulah manusia. Walaupun dia buat benda yang sama, tapi dia ada peluru untuk nak hentam kita, maka mereka akan hentam kita. Jadi habis kita apa yang selamat? Selamatnya rahsia kita dengan Allah saja. Tak usah duk mengadu pada manusia. Manusia akan dedahkan rahsia kita walaupun kita minta dia jangan buka rahsia. Baiklah. Setelah berlakunya kesilapan teknikal di antara Hafsah dan Aisyah, maka Allah Ta'ala turun ayat Quran ini supaya mereka bertaubat, menyesali perbuatan yang lepas, dan tidak akan mengulangi balik kesilapan yang sama. Ayat 4. In tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma wa in tazahara alayhi fa inna Allah huwa maulah فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. Jika kamu berdua bertaubat pada Allah, wahai isteri-isteri Nabi Hafsah dan Aisyah, maka itulah yang sewajibnya. Faqad sagat qulubukuma, kerana sungguhnya hati kamu berdua telah cenderung kepada perkara yang telah menyusahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana kamu telah menyakiti hati Nabi, menyusahkan perasaan Nabi, maka kamu mesti bertaubat. Jadi kemudian balik semula untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lagi buat perkara-perkara yang menyusahkan Nabi ataupun yang tidak baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini arahan tegas supaya mereka berdua beradab dengan Nabi. Wa hub ma yuhibbu, suka apa yang Nabi suka. Kamu mesti tak suka apa yang Nabi tak suka, bukan kamu suka apa yang kamu suka, walaupun tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan main-main. Baiklah. Andai kata tak mau bertobat. Andai kata, tapi kita kena tahu, dua orang isteri ini anak orang baik. Aisyah anak Abu Bakar, Hafsah anak Umar, yang mendapat pendidikan yang baik, tapi sifat cemburu itu kadang-kadang ia menyebabkan mereka membuat satu tindakan yang tidak bijak dalam isu tersebut. Tanpa kita menafikan kealiman Aisyah dengan ilmu dia, tapi dalam masalah itu maka dia ada masalah, sehingga turun ayat Quran suruh dia bertaubat. Kemudian Allah bagi amaran, kalau tak mau taubat, apa jadi? Wa in tazahara alaih, dan jika kamu berdua bertolong bantu untuk melakukan sesuatu yang menyusahkannya. Kalau kamu berdua ni, Hafsah dengan Aisyah, masih lagi nak buat benda yang menyusahkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa jadi? Fa innallaha huwa maulahu, maka sesungguhnya kehendak kamu berdua tidak akan berjaya, kerana sungguhnya Allah adalah pembelanya. Nasiru. Maulahu dengan makna nasiruhu, Allah Ta'ala pembela dia. Dan Jibril, malaikat Jibril bela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa salihul mu'minin, orang-orang yang saleh di kalangan orang mukmin juga membela Nabi, seperti Abu Bakar, ayahmu sendiri, Umar, ayah kamu, dua-dua akan bela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala puji Abu Bakar dengan Umar di sini, walaupun anak dia
anak dia yang buat masalah tu. Tapi tetap Allah kata salihul mukminin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman tu zaman orang tak masuk ahli anak. Zaman kita hari ni kebanyakan ibu bapa membela anak bukan membela kebenaran. Ini kita takut hari ni. Ni anak-anak nakal. Bila cikgu, guru disiplin ambil tindakan. Tindakan yang betul lah, tindakan yang melampau, pergi tampar budak itu lain. Tindakan betul, mengikut SOP. Oh, bercakap pinggan mari. Mari, masuk alik anak. Ni budak pondok kita ni, zaman mula hayah lagi. Berlaku macam-macam kes. Ada hok mari golok nak, di sini pun ada. Kita ni bakal jahil. Atak anak nak suruh jadi orang alim, tapi anak kita hina. Oh, bagus. Bila Tok Guru cakap baik, awak ni cakap ni sedar ke tidak? Apa masalah ni? Masalah anak dia repot gini. Katakanlah anak repot, mari tanyalah dulu. Kenapa jadi lagi tu? Bila mari tanya-tanya, barulah menangis, menyesal. Oh, mari tadi bawa golok. Tengok. Masuk alik anak. Tapi zaman ni zaman orang tak masuk alik anak. Allah kata salihul mu'minin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wal malaikatu ba'da zalika zahir, dan para malaikat juga bersama dengan orang mukmin akan membela, membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Dan juga benih. Baiklah. Tengok hadis. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas cerita pengalaman dia, cerita ayat ni. Dia kata makastu sanatan. Setahun aku duk tunggu nak bercakap, nak tanya Umar tentang ayat ini, siapa ke dia tu? Intatuba tu, dua orang tu siapa Umar? Fama astati'u an as'alahu haibatallah. Tapi aku tak boleh tanya Umar sebab dia hebat sangat, aku takut nak tanya. Hatta kharaja hajjan fa kharajtu ma'ahu. Sehinggalah Umar keluar daripada Madinah nak pergi haji, aku ada dalam rombongan haji pergi sekali dengan dia. Falamma raja'na, duk Mekah mesti haji, tak tanya juga. Dalam perjalanan balik, Umar berhenti satu tempat dekat dengan pokok nak qada hajat. Aku berhenti kat situ, tunggu dia tepi jalan tu. Selepas dia qada hajat, aku berjalan dengan dia, duduk bual-bual. Masa itulah Ibnu Abbas ambil peluang bertanya, ya Amirul Mukminin, manil latani tazaharata 'ala nabi? Siapa dia? Dua orang isteri yang buat perancangan, buat cerita ke Nabi itu siapa, Umar? Faqala, Umar pun jawab, tilka Hafsatu wa Aisyatu. Anak aku Hafsah dengan Aisyah. Dua orang ni lah buat cerita ni. Peristiwa ini dirakam oleh Imam Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim. Maknanya Ibnu Abbas pun gerung nak tanya Sayyidina Umar. Siapa mereka, tunggu peluang berjalan molek-molek baru tanya. Kita ni kadang-kadang macam itulah, benda-benda berbentuk peribadi yang kes tersendiri, payah kita nak tanya orang. Sebab tu orang lain suka ambil gambar letak Facebook, biar gambar berbicara. Tu dia. Baiklah. Tengok ayat yang kelima. Asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wa abkara. Boleh jadi jika Nabi menceraikan kamu. Jadi ayat ni amaran kepada isteri-isteri Nabi. Mu ni kalau buat perangai lagi,
mungkin Nabi akan cerai kamu. Kalau dia cerai, Allah akan menggantikan baginya isteri-isteri yang lebih baik daripada kamu, yang menurut perintah. Tengok, muslimat, mukminat yang ikhlas imannya, qanitat yang taat, taibat yang bertaubat, abidat sentiasa beribadat, saihat sentiasa berpuasa, sayyibatin wa abkara, ada yang janda dan ada yang anak dara. Maknanya ini sifat-sifat kriteria isteri yang akan Allah pilih untuk ganti kamu kalau kamu buat perangai lagi. Kata di ulama, ini menunjuk sifat-sifat ini menunjukkan kepada isteri yang ada sekarang ni pun ada dah sifat ni. Cuma tersalah langkah dalam isu ni. Isu cemburu ni masalah. Jadi tersalah langkah dalam isu cemburu ni lah, maka Allah Ta'ala tegur mereka. Satu cerita, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala ijtama'a nisa'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isteri Nabi berkumpul fil ghairati, kerana cemburu. Berkumpul puak dia cemburu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar apa dengar, dia pergi. Umar ni tak boleh, tegas. Faqultu lahunna, aku berkata, asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdahu azwajan khairan minkum. Puak-puakmu ni kalau Nabi cerai, Allah ganti lebih baik daripada mu. Fa nazalat hadhil ayat, turun ayat Quran ini membenarkan apa yang dikemukakan oleh Sayyidina Umar. Satu hadis ini rawahu al-Bukhari. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dalam pada Anas, qala Umar wafaqtullaha fi salasin. Allah Ta'ala membenarkan cadangan aku 3 kali, 3 tempat. Wafaqtullah, aku sama pandangan aku dengan wahyu yang Allah Ta'ala turun, ataupun wafaqani Rabbi fi salasin, ataupun Allah membenarkan pandangan aku 3 kali. Yang pertama, aku kata, ya Rasulullah, lawit takhasta maqam Ibrahim musalla. Rasulullah, lepas tawaf, kita ambil makam Ibrahim ini tempat kita sembahyang sunat. Allah Ta'ala turun ayat Quran, wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Ambil. Cadangan yang kedua, wa qultu ya Rasulullah yadkhulu alaikal barru wal fajir. Ramai mari jumpa Nabi ni hak baik, jumpa hak baik, tak jumpa hak tak baik mari. Jadi kalaulah Rasulullah suruh isteri-isteri ni berhijab, hijab ni pakai tudung lah, tudung muka ni. Fa anzalallahu ayatal hijab, Allah Ta'ala tu ayat suruh isteri Nabi berhijab. Yang ketiga, balaghani mu'atabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai khabar pada aku Nabi marah pada sebahagian isteri dia. Hafsah ni lah, aku pergi selalu, aku marah, kamu ni berhenti buat benda menyusahkan Nabi, ataupun Allah ganti yang lebih baik bagi kamu. Maka turunlah ayat Quran ini, alhamdulillah. Jadi 3 pandangan Umar diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah yang dikatakan kelebihan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi nak gantinya dengan muslimat, mukminat, qanitat, taibat, abidat, saihat. Berapa sifat tadi? Muslimat, mukminat, qanitat, taibat, abidat, saihat. 6 sifat. Kemudian itu sifat peribadi. Sifat orang, sayyibatin wa abkara, ada yang janda dan ada yang anak dara. Cuma ulama bincang sikit, apa kelebihannya janda? Kalau anak dara tu kita tahulah, orang muda lagi. Kenapa di antara ciri-ciri kelebihan isteri Nabi itu janda? Dengar ni tuan-tuan ni, sukalah tak makcik-makcik hak janda tu. Dengar,
menarik juga dia punya perbahasan dalam tafsir dia ni. Dia kata sayyibatin wa abkara. Fihi soal, ada soalan zikrus sayyibat fi maqamil madhi. Kenapa disebut janda dalam kriteria isteri Nabi itu? Kenapa? Dia kata, jawapan dia ada beberapa jawapan. Dia kata yumkinu an yakuna al-ba'du min as-sayyibi khairan. Boleh jadi orang yang sudah janda ni agak berumur sedikit, mungkin dia ada harta banyak, dia ada kecantikan dia, keturunan dia baik, walaupun dia pernah kahwin, tapi tidak bermakna dia dicerai itu kerana dia tak baik, boleh jadi suami yang tak baik. Itu sebab. Maka ini menjadi pujian. Ana baca satu kisah seorang Maulana nama. Maulana ni orang ulama besar di India ke Pakistan ni, Maulana ni. Dia pernah berkahwin dengan seorang perempuan yang kaya zaman dia. Janda yang kaya. Dia kahwin tu, ia menyebabkan anak murid dia hak cerdik-cerdik, hak bijak-bijak ni, dia minta bantuan daripada isteri dia tadi supaya tanggung budak ni pergi mengaji di luar negara, pergi di negara Arab, pergi di negara orang putih, pergi belajar ilmu yang pelbagai, kemudian dia balik, dia bina dia punya jamiah, tempat pusat pendidikan itu begitu hebat. Terlupa ada nama Tok Syekh ni. Ada sebab. Dia kata sebab yang kedua, anna sayyibatum dahu min jihati anda aksaru tajribatan wa aqlan. Dia kata orang janda ni orang yang sudah berpengalaman. Dia pun tahu dah, perik juga main kena cerai-cerai ni. Jadi akhirnya dia akan lebih berhati-hati dalam tindakan dia. Orang panggil lebih berhalus. Nak banding hak muda ni dia lain sikit. Dia tak ada pengalaman lagi, dia lebih kepada cara dia. Jadi itu dia bagi. Ada yang jawab kata annahu jama'a bainahuma fi mawdi'il imtinan. Allah Ta'ala kumpulkan tempat yang diberi ciri-ciri kebaikan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tak ada isteri Nabi yang terasa hati. Sebab hak Nabi kita kahwin anak dara seorang ya Aisyah. Sekaligus nak menolak tuduhan jahat, mulut celupa, geng-geng liberal yang mengatakan Nabi kita kahwin ramai ini kerana nafsu. Dia bukan kahwin orang anak-anak dara semua, dia kahwin janda, dia kahwin dengan orang-orang yang sudah berumur. Jadi tidak malah menjadi satu kepelikan ataupun tuhmahan yang ditomah oleh puak-puak liberal yang tak erti bahasa itu, tak ada. Baik, tamatlah kita. Sekarang kita berpindah kepada al-fawaid, faedah. Al-fawaid. Faedah yang pertama. Wa iz asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha. Ketika Nabi berbisik, beri rahsia kepada salah seorang daripada isteri dia, ulama kata fi annahu la ba'sa bi isra'il hadis. Tak menjadi masalah kalau kita yakin isteri kita ke sahabat-sahabat setia kita ke yang boleh pegang rahsia, boleh kita beri maklumat kepada dia. Tapi kena pilihlah orang, jangan duduk pakai semua orang kita cerita, tak boleh. Tak boleh lebih-lebih lagi orang yang mulut lembek. Kita cerita ke dia macam cerita ke wartawan, lapus lalu. Kita kata ini rugi. Nak cerita kepada orang yang baik-baik, jangan cerita kepada orang yang pelik-pelik. Yang kedua, masih lagi dalam yang pertama ni, Allah kata wa azharahu Allahu alaihi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'di. Nabi bagi tahu pada isteri dia sebahagian lagi dia tak cerita pun. Maka di sini para ulama mengatakan bahawa orang yang mulia, orang yang karim, kata Al-Hasan Al-Basri, mastaqsa karimun qattu. Orang yang mulia dia tak senarai semua keburukan orang. Ambil sikit-sikit je. Wa min adatil fudala,
Di antara ada orang yang baik-baik, at-taghafulu aniz zallat. Tulis ni pelajar. Tulis ku Arab. Qala Al-Hasan Al-Basri, mastaqsa karimun qat. Orang yang mulia dia tidak akan senarai semua keburukan orang. Wa inna min adatil fudala, di antara ada orang yang baik-baik, at-taghafulu aniz zallat. Banyak buat tak tahu je benda-benda kesalahan yang orang buat pada dia. Orang korek orang ni orang balas, orang hati busuk, balas dendam, itu cerita lain. Dan kata ulama lain pula, mazalat taghafulu min fi'lil kiram. Perbuatan buat tak tahu kepada kesalahan orang buat pada kita itu, itulah dia panggil tindakan orang yang mulia. Mari kita jadi orang mulia. Jangan jadi orang yang hina, yang suka balas dendam kepada orang, tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, faedah yang kedua, falamma nabba'at bihi. Falamma nabba'at bihi a'arrafa ba'dahu wa arada an ba'd. Ya Allah Taala jadikan cerita ni macam penceritaan. Ja'alahu fi siyaqi hikayatin li'annahu astara li haramihi. Bila kata buat cerita, lebih tersembunyi kedudukan isteri Nabi itu. Falamma nabba'at bihi. Apabila Allah Ta'ala ceritakan, Nabi ceritakan dengan dia. Dia tak kata fatanabba'at bihi, aku ceritakan. Tak. Apabila diceritakan, supaya orang panggil menjadi hikayat. Hikayat ni tidak fokus kepada isteri dia. Gitu. Wala qala asa'at bil imba'i bihi. Tak. Itu maksud dia. Maka Nabi sebut sebahagian, tak sebut sebahagian. Ini menunjukkan bahawa mulianya akhlak Nabi SAW. Dia tidak lapor semua apa yang telah dilaporkan oleh Allah kepada dia, supaya Hafsah tidak kesipuan, tidak malu besar dalam isu yang berada ini. Satu, sebagaimana Nabi Yusuf AS, bila dia jumpa adik-beradik dia tak ulang balik cerita lama. Yusuf kata apa? Alhamdulillahilladzi akhrajani minas sijni. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah keluarkan aku daripada penjara. Yusuf tak ulang balik, keluar aku daripada telaga, daripada perigi yang kamu campak dulu. Hadza kiram, orang karim. Kenapa kita nak mengungkit benda-benda yang mengeruhkan suasana? Kenapa kita nak mengungkit benda yang boleh menyebabkan perhubungan kita dengan adik-beradik akan hilang, kemesraan, dengan sebab itu. Dalam ayat ini juga kata ulama, annal anbiya la ya'lamunal ghaib. Walaupun mereka nabi, dia tak tahu benda ghaib. Illa ma atla'ahumullahu alaih, kecuali Allah yang laporkan kepada mereka. Allah beri laporan baru boleh. Ni kadang-kadang hulu sebahagian orang ni, dia angkat darjat Nabi ni, Nabi lah pemilik alam, Nabi lah tahu segala. Tak boleh. Nabi tahu apabila Allah wahyukan kepada dia. Sebab itulah Nabi kata, nabba'aniyal alimul khabir. Yang cerita kepada aku ni Allah, bukannya aku tahu sendiri, tak ada. Isu yang ketiga, tanda yang ketiga, in tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma. Jika kamu dua bertobat kepada Allah, wahai isteri Nabi, maka itulah yang sewajibnya, kerana sungguhnya hati kamu berdua telah cenderung untuk menyakiti Nabi SAW. Maka di sini ulama kata dalil ala anna ifsya as-sir zambun. Hadis ayat ini menjadi dalil bahawa pecah rahsia itu dosa besar. Pecah rahsia dosa besar min mufshihi, daripada orang yang membocorkan rahsia. Sebab itulah bila benda itu salah, maka Allah suruh mereka berdua bertaubat. Allah minta mereka berdua bertaubat sebab dia buat salah. Jadi kita sekarang ni pun banyak orang buka rahsia-rahsia ni. Allah, habis benda. Mesyuarat tertutup, keluar video rakaman, kedua MP3 rakaman. Kita kata ini jahat punya perangai. Masing-masing nak menjatuhkan kawan, sanggup mengeluarkan perbincangan yang tertutup. Termasuk juga sekarang ni
Kalau kita hantar jawapan kepada orang yang bertanya dalam WhatsApp ni, kita bercakap dua, tiba-tiba dia straight ambil, letak di Facebook, tengok aku dah bincang dengan ustaz, dengan aib. Benda cakap dua orang, kenapa kamu zahirkan kepada orang? Ini juga perbuatan buruk, perangai yang tidak baik sebahagian orang. Sama dia nak cari glamour, dia dah bincang dengan ustaz, dengan orang ni orang fulan, ataupun dia nak menjatuhkan kawan, konon inilah bahan bukti. Nasallallahu salamata wal afiyah. Jangan duk main pecah-pecah rahsia ni. Baik. Yang keempat, fa innallaha huwa maulahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maulahu dengan makna nasiruhu. Maulahu dengan makna nasir. Kalau kata maulana, maknanya penolong aku. Bukan dengan makna pemilik dalam bahasa Allah ni. Sebab apa? Sebab Allah kembarkan semua. Fa innallaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin. Kalau Allah saja maulahu, tak apa. Memang Allah Ta'ala pemilik. Tapi maksud ayat ini maula di sini dengan makna penolong. Sebab itu dikembar sekali dengan Jibril, orang soleh di kalangan orang mukmin, dan para malaikat yang lain. Malaikat yang lain. Ya, selesai tu. Ayat ini, tulis pelajar, raddun ala rafidah. Nak menolak pahaman puak-puak Syiah Rafidah yang mentakwilkan kata-kata Nabi SAW, man kuntu maulahu fa'aliyu maulahu. Siapa dia aku maula dia, maka Ali maula, dia kata pemilik. Dia kata wa anha wilayatut tamlik. Ali ni mempunyai wilayah pemilik alam ini. La wilayatun nusrah, bukan wilayah mendukung agama ini. Ini wahadha min hamaqatir rafidah. Inilah di antara keburukan fahaman puak-puak Rafidah yang benci kepada sebahagian daripada sahabat Nabi, nak angkat darjat Sayyidina Ali sampai peringkat kepada menjadi pemilik kepada alam ini. Ini kita kata ini satu keburukan yang ada. Dan ayat ini sekaligus menjadi dalil kepada kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah sendiri, malaikat dia, orang mukmin semua akan tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak keseorangan. Kamu hai wanita jangan buat komplot. Kalau tidak kamu yang akan hina, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan dihinakan. Baiklah, yang terakhir, yang kelima, asa rabbuhu in talaqakun an yublahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minat. Jadi ayat ini menjadi amaran kepada isteri-isteri Nabi yang tidak hirau kepada nasihat. Maka jalan terakhir iaitulah at-talaq, sebagaimana kata di para ulama, akhirul ilaji al-kay. Mana kalau kita tak ada ubat lain nak buat, akhir ubatnya kay, mana selang besi panas. Perubatan moden hari ni, akhirul ilaj, potong. Nak selamat kaki yang kecil manis ni, tak boleh buat apa dah? Kerak kaki, kerak tangan, kerak paha. Itu azab. Maknanya kita nak selamatkan rumah tangga tak boleh lagi dah. Nasihat pun tak dengar, apa pun tak pakai. Maka perceraianlah jalan yang terbaik, supaya masing-masing tidak tergantung hidup dia, masing-masing boleh membawa diri. Pergilah cari limpah kurnia Allah, balik semula kepada surah At-Talaq. Di akhir surah Allah kata apa? Allah Ta'ala akan berikan satu jalan yang lain untuk memberi keselesaan dalam hidup dua-dua pasangan yang telah berpisah itu. Wallahu a'lam. Dan ayat ini juga menjadi dalil muslimatin mukminat, dalil ke atas pahaman murjiah, golongan liberal, yang mengatakan iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut di sini, isteri Nabi semuanya baik, tapi Tuhan sebut di sini muslimatin mukminatin taibatin, maknanya menunjukkan bahawa tafawut, bertingkat-tingkat kebajikan itu mengikut kedudukan seorang dengan amalan dia. Wallahu a'lam. Tamatlah kita 5 perkara yang dapat kita bincangkan, 5 faedah yang ringkas-ringkas, insya-Allah. Ayat yang besok bermula ayat 6
Panjang ni 6, 7, 8, 9. Tapi kita tengok dulu. Kalau panjang saya akan potong 2. Untuk pelajar yang nak buat persiapan, baca daripada ayat 6 hingga ayat 9. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.